ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan, berkahnya di sini. Berniaga ni nak jual apa Akok boleh, nasi lemak, nasi kerabu. Yang ni boleh jual ke tak Tak. Baju raya lah. Baju Nak raya. Sekarang ni korang kena tahu. Macam mana sedap pun murtabak, dia tidak boleh jadi makanan ataupun untuk buka yang terpenting. Tak boleh. Tak boleh? Sebab kalau dia murtabak itu merupakan bahan ataupun makanan berbuka yang penting, dia tidak akan dipanggil murtabak. Dia akan dipanggil mustahah. Itu juga. Tapi saya ada masalah besar kalau nak jual nasi bungkus. Apa tu? Saya tak erti seni nak bungkus tu. Seni nak bungkus tu? Cuba tengok orang kat kedai, dia cara bungkus tu, dia ada cara dia. Betul. Tapi yang ini saya percaya. Pasal baru 2 hari lepas saya makan ketupat. Jangan kata membalut, nak buka ketupat pun tak pandai. Tak pandai. Baru belajar. Kita duduk sembang ni sebab apa? Bila Ramadan ni, selain daripada ia adalah satu medan tarbiyah, medan ibadah, dia juga medan untuk kita berniaga. Betul. Niaga. Sama peluang untuk menjana pendapatan sebelum menyambut Aidilfitri. Dan itu sebenarnya adalah topik kita untuk hari ini, iaitu betul. usahawan Ramadan. usahawan Ramadan. Baik. Wan ni ada jual apa-apa ke Ramadan ni? Saya, malah itulah. Saya tengok kawan-kawan saya semua berniaga kan. Tapi itulah, doakanlah saya. Awak tak sempat, awak duduk kat sini. Tak. Mana tak ada berniaga. Tak sempat. InsyaAllah tahun depan. Baik, okey. Untuk tajuk yang apa tadi kata? Usahawan Ramadan. Di Ramadan ini kita akan ada tetamu. Tapi sebelum itu kami suka untuk mengingatkan kepada semua supaya terus membuat panggilan kepada kami di talian 0322828578 ataupun 0322828579. Betul. Ataupun WhatsApp-nya. Ya, 011-4047-6564. Wow. Dan juga boleh komen di Facebook kalau anda rasa malu nak tunjuk suara ke apa ke. Boleh komen di Facebook. Cari poster Borak Dulu tu. Komen kat bawah di Facebook RTM Radio Television Malaysia. Kalau terlepas pun boleh tonton dekat RTM Klik. Iya, betul. Especially nak tengok episod Abang Khair buat kelakar. Ya. Yang virus di Malaysia. Virus, Viral. Virus. Bukan virus. Okey, kita Baik. nak bersama dengan seorang usahawan yang juga melatih para usahawan. Dia bagi motivasi untuk usahawan. Tapi, kenapa orang kena call? Sebab Abang? mereka kena berusaha untuk mendapat wang. Ya. Kita Kalau ada. benda ni korang mesti dah tahu. Sebab kita ada hadiah yang nak bagi. Betul. Voucher bernilai RM250 daripada Pusat Pakaian Hari-Hari. Betul. 2 pemenang setiap hari. Rugi kalau tak call. Kena usaha dan usaha, okey? Baru dapat wang voucher. Baiklah. Okey, seperti mana disebutkan tadi, kita persilakan orangnya handsome. Sampaikan seorang wanita yang kerap pergi Palestin pun terpikat. Alamak. Adakah kerana janggutnya? Jangan. Ataupun kerana kainnya? Apakah? Ataupun kerana celaknya? Kita tak tahulah. Jadi, Kita persilakan Datuk Seri Mahathir. Masya Allah. Sila. Waalaikumsalam. Allah. Abang, lama tak jumpa. Baik. Alhamdulillah. Cakap Penang tu, Dekat Penang tu. Tu dia. Tersisir rapi betul lah. Ini hasil rebonding. Asyik. Tapi saya buatlah, bukan isteri yang buat. Saya buat sendiri. Buat sendiri. Alhamdulillah. Boleh duduk saja. Tapi hari ni pelik sikit trafik kat. Masya Allah, sangat luar biasa. Luar biasa. Tapi janggut tetap lurus walaupun jam. Masih sempat diluruskan. Walaupun jam kan. Tengok jam straight, janggut pun kena straight. Kena straight. Minta maaf tanya ni, Datuk. Datang seorang ke datang berdua ke? Datang sebenarnya bertiga. Oh, bertiga. Dengan driver satu. Driver seorang lagi. Oh, maknanya rumah dia sini lah. Ada. Kita Sama-sama tu dia dah tu. Kita bawang dia sekejap ya. Jangan. Okey. Kita Kita straightforward. straight to the point, Datuk Seri. Biasanya kalau Ramadan ni disebut sebagai madrasah tarbiyah. Okey. Tapi betul. Ramadan satu ni madrasah apa tadi? Apa tu? Madrasah Tijari. Tijari. Madrasah tijarah. Sejarah. Apa dia tu sebenarnya? Masya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much lah menjemput kami, jemput saya ke sini. Ramadan ni sinonim dengan tijarah disebutkan. Tijarah ni bermaksud perniagaan. Perniagaan. So macam tadi dibincangkan sebelum saya masuk tadi, saya dengar kan, ramai orang buat berniaga. Usahawan ni kalau kita buat berniaga dalam bulan Ramadan especially, dia keberkatan dia luar biasa. Memang luar biasa. Sebab apa? Okey, macam saya bisnes kewangan. Apa yang kami buat, saya beritahu kat saya punya tim semua, Ramadan ni banyak lagi orang ada masa banyak.
untuk jumpa. Sebab dia tak pergi lunch. Satu. Tak pergi lunch. So waktu lunch, selalunya orang kan tidur, minta maaf, tidur ke, ataupun kalau terlebih rajin apa ke, turun ke dengan tazkirah Zohor ke kalau ada kan. Dia ada dua je, ada tidur dua. atau tertidur. Dua-dua sama je, lebih kurang ya. So, masa ada banyak untuk jumpa orang. Ya. Itu kalau usahawan yang approach people lah. Kalau tak, okey, dia orang ada masa banyak untuk cari peluang-peluang untuk membeli. Sekarang ni kita tahu online memang in lagi dah. Memang in lah Memang sekarang in ni. lagi dah. Memang In kalau and tak on apa-apa, sambil tertidur mata boleh buka lagi tu online tu. Tapi tidur pun boleh beli lagi. Sambil tidur pun boleh beli lagi tu. Boleh tertekan lagi. Tertekan lagi, pak, beli. So banyak lagi peluang sebenarnya and ada kat situ. Ya. And selepas pandemik lah, kita tengok 2 tahun kan, kita panggil sebagai ni sebagai endemik kan. Orang sebenarnya ada lebihan duit. Lebihan wang. Sebenarnya ada lebihan wang. Sebab mungkin 2 tahun tidak digunakan sangat, ada lebihan kat situ. Sebenarnya kan, Tapi kenapa saya macam tak lebihannya? maknanya kau ni boros. Allahu Akbar. Maknanya Masya Allah. online itu tersangat in. Ya Allah. Money terlebih out tu. dalam kantor ke diri sendiri. Allah. Dipanggil kantor kubra di situ. Buka rahsia nampaknya di sini. Besar tu. Allahu Akbar. Bagaimana pula orang yang nak jadi usahawan segera? Dia sebelum ni tak pernah jual nasi bungkus macam saya. Okey. Sebelum ni tak pernah buat murtabak. Kan dia fikir mustahak je. Dia tak pernah buat apa-apalah, tiba-tiba Ramadan dia buat macam-macam. Okey, faham, Di betul. situ orang petikai kualiti. Ya. Macam mana tu? Betul. Okey, kalau lah kita nak buat sesuatu lah, especially perniagaan lah, first kita nak ada some ilmu sikit. Ramai orang yang join, yang buat usahawan tanpa ilmu, zero ilmu. Neighbor aku buat, aku pun nak buat. Jiran sana buat, aku nak buat. Saudara aku dekat Penang buat, aku dekat Johor pun nak buat juga. Lebih Dia daripada memang mengikut. Terlebih mengikut. Tanpa ilmu, tanpa ada marketing, tanpa dia usul periksa tempat dia tu. Contoh dia main tempat tu mungkin dekat dengan universiti. Universiti kebetulan pula cuti. Dia pergi buka pula nasi lemak. Siapa nak datang? Hashtag meninggal lah weh. Maknanya dia tak study universiti tu ada Dia- cuti ke tak? Lebih kurang dia tak study, dia main keliling tu. Datuk Seri betul. sebut pasal cuti, kita nak berehat sekejap. Okey. Sebab kita nak sambung lagi. Baik, baik. Sekejap lagi kita nak bersama dengan seorang tetamu yang pernah viral sebab jual pau. Oh ya. Rupa pun dia lah orangnya. Dia jual Siapa pau? dia? Baik, Teruskan menonton. kita jumpa lagi. Yap, borak dulu baru buka hashtag. Hashtag barokahnya di sini. Take a break. Sebelum ni saya pernah tolong meniaga and then saya baru ambil untuk nak meniaga lah. Penari di lokasi ni satu dekat dengan rumah and then kalau apa-apa pun senang lah dekat lokasi ni, lagipun sini kawasan perumahan kan. Pendapatan Alhamdulillah walaupun hujan pengunjung tetap datang lah. Setiap tahun kalau dekat Pantai Dalam ni 3 tahun pertama saya lah dekat Bazar Dalam. Sebelum ni kat tempat lain lah. Masa PKP pun sambutan Alhamdulillah. Tapi sekarang macam dia bagi kelonggaran lagi seronok lah. Untuk pergi ke Bazar Ramadan, satu saya suka makanan. Kat Bazar Ramadan ada pelbagai pilihan makanan, yang moden, tradisional, yang ringkas, yang kompleks, semua ada dekat situ. Dan kedua, saya suka dengan dia punya suasana. Kemeriahan Bazar Ramadan ni tak dapat setiap bulan. Saya kalau pergi bazar Ramadan, biasanya saya akan cari item sebab item susah nak jumpa. Dan memang ambil peluang lah cari juadah-juadah yang popular lah di bulan Ramadan ni macam murtabak. Saya tetap suka pergi Bazar Ramadan. Kenapa? Sebab dia betul-betul meriah. As a non-Muslim, I pun berpuasa with my friends. Tapi that's the best part lah. You pergi bazar, got variety of food. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Itu dia. Begitulah Mereka, betul. pandangan mereka semua tentang Perniagaan dalam Perniagaan. Saya Perniagaan. macam amazed betul lah. macam mana? Amazed. Sebagai seorang what yang is belum melakukan sebarang perniagaan, pernah lah, tapi kita macam berkolaborasi. Yang betul-betul seorang tu betul tak ada lagi. Sebab sentiasa macam nervous lah, takut lah untuk nak start kan. Start. Itulah kita kena Itu boleh tazkirah lagi belajar. lepas ni. Kita Ada Betul. sebab tepat di sini. Tapi sebelum tu kita nak ambil kesempatan, kita nak sama-sama ucap takziah kepada Sahibul Samahah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin ataupun Dr. Mazhar yang telah kehilangan ayandanya petang tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah.
Semoga Allahyarham Abdul Talib Alias Zainal Abidin bin Osman ditempatkan di kalangan mereka yang soleh, insya-Allah. InsyaAllah. Apapun, kita nak teruskan rancangan kita. Yup. Dan anda juga boleh terus menghubungi kami di 0322828578 dan juga 0322828579 ataupun WhatsApp-nya. WhatsApp-nya 011-4047-6564. Kamu tak ada ingat Ya, dan kalau tak nak juga, bolehlah singgah di laman rasmi Facebook RTM. Okey? Radio Televisi Yeah. Baik, Malaysia. sekarang ni saya macam terasa ada seorang lagi tetamu yang saya macam kenal loh. Oh, wow. Ha. Belum. Dia punya aura sudah sampai ke belum? Kita nanti dulu. Dia sedang turun. Betul. Nanti dulu. Agak-agak dia nak sampai baru kita panggil dia. Baik. Tapi saya nak tanya satu soalan. Oh, soalannya apa? Bulan Ramadan ni kan. Cuba sekali Ramadan. Bulan Ramadan ni selalunya nak beribadah tapi nak bercari duit pula kan. So macam mana tu nak balance dua-dua? Bercari duit. Macam mana? Yelah, berniaga lah kan. Time-time ni lah nak datang apa tu, berniaga dekat bazar Ramadan lah, kena sebagainya kan. Ya. Macam mana nak balancekan dua tu? Macam susah je. Dua macam ni. Yang tengah Amin. Jangan. Okey, sebenarnya macam tadi kita bincangkan, Ramadan ni bulan barakah. So kita nak dua-dua sekali. Kita nak keberkatan untuk dapat rezeki, kita nak juga ibadat juga. So dalam bulan Ramadan kita tengok dia punya ganjaran dia sangat banyak. Contoh kalau orang buat perkara sunat akan digandakan sebagai fardu di bulan lain. Orang buat satu benda fardu digandakan 70 kali. Ni hanya ada di bulan Ramadan je pun. So kalau kita buat Ramadan, kita buat dengan niat yang betul, innamal a'malu binniyat kan. Niat kita untuk jadi usahawan di bulan Ramadan ni untuk bantu orang. Contoh kalau kita dapat duit, rezeki lebih. So kita bagi orang buka puasa di bulan Ramadan. So kita akan dapat ganjaran yang sama dengan orang tu punya ganjaran berpuasa. So daripada hasil-hasil macam ni, kita tahu kelebihan ni, fadail ni benda ni kita tahu. So kita akan rasa lebih semangat untuk berniaga. Untuk dapat lebih duit, untuk bagi lebih sedekah. So dua-dua kita nak balance. Sebab apa? Kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Cara Dua-dua tu kita saya nak. cakap tu sampai semangat penonton call kita. Macam mana? Dah pun ada di talian sekarang. Kita lihat. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Nama saya Din dari Ceras. Oh, Din. Din. Namanya benar cergas setahun dua. Silakan. Soalannya dia. Bukan ramai dari Ceras. Okey, saya cuba ringkaskanlah. Saya ada dua soalan. Okey, ringkaskan. Yang pertama, pasal harga jualan yang usahawan waktu Ramadan ni kan. Harga yang diorang letakkan. Sebelum tu zaman Nabi dulu pun Nabi sendiri berniaga. Betul? Okey, ada tak Nabi ataupun dalam Islam tinggalkan garis panduan macam mana nak letakkan harga jualan tu biar jangan mahal, biar rakyat mampu beli. Okey, yang kedua? Yang kedua, usahawan Ramadan ni sekarang ni biasanya banyak yang makanan, pakaian, perkhidmatan. Tapi apa pandangannya lah Datuk Seri kan tentang usahawan mercun dan bunga api Ramadan. Sebab benda ni fleksibel. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Kalau tak silap saya, tahun lepas tu Ustaz Said sendiri kata, okey tak apa. Kalau anda dibandingkan dengan rokok. Tahun lepas lah. Okey. Jadi tu nak pandangan Datuk Seri. Alright. Terima kasih, Okey, Din. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana yang pertama tadi, ada tak dalam Islam punya rujukan? Okey. Macam mana kita nak melaraskan harga ketika di bulan Ramadan? Okey, perniagaan. Sebab kita nak untuk puasa. Oh, dah sampai dah. nak buka dah. Din, kau tunggu lepas ni lah. So, Datuk Seri nak baca doa ke macam mana? Kita bagi Ustaz Allahu Akbar. Silakan. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sebarang kejahatan manusia ya Allah. Amin. Aku berlindung denganmu daripada sebarang kejahatan makhluk ya Allah. Amin. Aku berlindung denganmu daripada sebarang kejahatan syaitanir rajim ya Allah. Semoga dengan Ramadan ini kami lebih bersemangat untuk membuat kebaikan ya Allah. Mencintai sembahyang ya Allah. Mencintai Quran ya Allah. Mempertahankan sunnah Nabi SAW. Menjauhi segala kekarutan di dalam beragama ya Allah. Semoga segala rezeki yang kami terima dilimpahkan lagi untuk seluruh ahli keluarga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizqillah, walhamdulillah rabbil alamin. Okey, kepada Din Ceras, bawa bertenang. Bawa bertenang. Tenang. Buka puasa dulu. Betul. Lepas tu Datuk Sri akan jawab soalan. Yep. Kembali lagi dalam Borak Dulu Baru Buka. Hashtag Berkahnya di sini. Selamat berbuka. Alhamdulillah, kita dah Alhamdulillah. kenyang. Alhamdulillahilazim. Amanah. Bergegas membuka Dan kita nak berterima kasih kepada pusat pakaian hari-hari. kerana sponsor kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Yup, alhamdulillah. Dan next, saya rasa dah boleh dah ni. Macam mana? Dari mana nak ke mana? Dari jauh mana? ke mana? Baiklah. Kita persilakan. The one and only. Ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kita bagi lalu nama tu lalu. Siap dah, Kak? InsyaAllah. Sihat Alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Dah buka dah kan? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Soalan first saya nak tanya, Kak. Ya. Papa Pau, Ya. kan, yang Kak jual kan? Dalam tu, angin kah dinti? Itulah, Banyak Jos. angin ke banyak inti ya? Yang tu kita kena tanya dengan semua orang yang ada dekat sini lah. Sebab Bina dah bawa hari ni special untuk semua tetamu-tetamu kat sini. Dahsyat betul. Boleh rasa berbuka papa-pau kita, papa-pau Binda. Masya Allah, katanya inti penuh ya. Inti penuh, Nanti penuh alhamdulillah untuk pengetahuan penonton-penonton semua. Ya. Memang hari ni dia bawa kan. Dia bagi. Kotak seorang. Dan kita hari ni selain daripada pusat pakaian tadi, inilah dia. Wow. Macam-macam jenis. Alhamdulillah. Sebab gini Binda, bila viral Binda jual pau tu kan, adakah bisnes tu baru start ke ataupun dah lama start? Okey, perjalanan Papa Binda ni sebenarnya dah masuk 4 bulan sebelum viral. So maksudnya Binda dah melalui tempoh fasa-fasa struggle tu dah awal lah sebenarnya. Tapi syukur Alhamdulillah, rezeki Allah bagi pada semua orang, bukan kata pada Binda saja tapi pada peniaga-peniaga. So macam Binda sangat-sangat bersyukur sebab memang sebenarnya perniagaan ni, Papa Binda ni adalah milik suami saya, Kamarul Zariman yang tak dapat datang hari ni. So saya sebenarnya nawa itu daripada awal tu memang saya ni nak tolong suami je. So macam kalau ikutkan suami tu dia tak bagilah Binda macam selalu pergi sebab panas, katanya nanti berjemur memang macam akan hangus kan. Tapi saya kata tak apa sayang. Binda pula jenis suka yang berniaga, yang suka berniaga tak boleh kawal je. So macam Maksud dia hangus tu apa? Pau hangus ke? bukan apa hangus. Kita yang hangus lah. Sebab panas. Oh, Sebab okey. memang panas lah, abang. Tapi kan abang kan tahu kan bila kita dah biasa dengan syuting, kita pergi syuting kat outdoor, Tak kita ada dah hal lah. kita dah tak ada biasa. hal dah kan. Tak ada hal So benda ni. bila cakap macam yang jadi tak terkawan je pula bila saya pergi store, saya susah nak balik. Saya Oh, suka dulu suka dekat pula store. berniaga. Selagi pau tu tak habis saya takkan balik. Itu nama dia masalah yang bagus. Itu bukan masalah lah namanya. Taklah. Suami macam dirisau. Dia Okey. kata macam jangan Kita ada kesian you soalan sayang. yang berhutang tadi. Betul. Dua soalan tadi Datuk Sri. Garis panduan, ada tak Nabi memberi garis panduan dalam berniaga? Lepas tu dalam menetapkan harga ni macam mana? Ada tak? Okey, sebenarnya garis panduan tak ada diletakkan dalam Islam. Selagi mana benda tu tak melanggar 3 benda. Satu, kalau benda tu tak ada riba. Riba mean berlebih-lebihan ataupun tak sesuai. Yang kedua, gharar. Gharar mean uncertainty, macam tak menentu. Yang ketiga, kita panggil sebagai tadlis. Tadlis ni ada unsur-unsur penipuan dalam tu. So selagi 3 ni tak ada dalam benda peniaga tu, insya-Allah boleh buat. Macam tu kalau kita tengok sometimes macam benda tak logik. Contoh lukisan, kita ambil contoh. Lukisan dijual dengan million. Kita macam apa ni, aku boleh lukis lagi lawa kot ikut kan. Tapi lukisan million. Sebab apa? Dia boleh letak harga yang tak risau. Dia ikut kreativiti dia, dia punya unsur-unsur elemen yang dia rasa macam okey ni harga ni, apa pun kedua-dua parti kena agree. Orang yang menjual, orang yang membeli agree, okey dah pun. Yang tu yang paling penting. So macam dulu kita tengok Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bila dia monopoli tali unta aja. Ya, betul. Tali unta dia jual. Dia beli unta harga X, dia jual harga X. Tapi dia ambil tali tu. So dia monopoli, daripada tu dia jadi billionaire sebab daripada situlah. Daripada tali unta tu. So banyaklah kisah-kisah dia Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Soalan kedua. Tentang letak harga. Bukan. Tak harga tu dia dah. Yang soalan kedua tadi dia tanya Allah. Saya pun Allahu Akbar. Kena Tapi tak apalah. ingatkan balik apa soalan tadi ya. Tapi tak apa, kita ambil caller dulu. Ada orang yang call. Sorry dah Din. Sebab break buka Kenyang sangat. hilang tu soalan nombor 2. Hai, Assalamualaikum.
Oh, ni panggilan ke? Ada panggilan. Alamak. Ada ke? Hello. Yes, ada. pada sana. Din ke bukan? Keding lagi. Ini confirm bukan Din. Namanya? Roslan Selangor. Okey. Saya daripada Selangor. Okey, soalannya. Silakan soalannya. Okey, kami dia macam berbincang lah. Kita masuk bulan Ramadan ni berniaga. Yang tak pandai masak berniaga. Oh, Yang tak pandai masak berniaga. Okey. Daripada mereka yang punya tahu mengenal keuntungan tanpa penyekaan tanpa mengabaikan yang patutnya dan gagal. Saya kurang jelas dekat sini. Saya ambil KI dia je lah. Maknanya yang utamanya ialah tak pandai masak tapi berniaga. Lepas tu harganya tak berpatutan. Macam tu? Dia maksudnya abaikan kualiti. Abaikan kualiti. Abaikan kualiti. Baik. Kita minta maaf sebab tak apa clear. Dan, ingat dah. Apa tu? Ingat dah. Aduh. Jual mercun. Mercun. Betul. Baik, okey. Dan harapnya kami tak lupa pula soalan daripada Selangor ni. Okey, jual mercun. Jual mercun, okey. Jual mercun. Sebaiknya kalau kita nak buat perniagaan ni kan, niat kena betul lah macam saya katakan. Niat kena betul. Niat memang untuk membantu orang buat cara betul. Kalau tadi dia kata jual rokok ni memang haram and memang tolak betul. Tak boleh lah. Tapi mercun ni ada pendapat kata okey, ada pendapat kata tak. Sebaiknya pendapat saya lah personally, saya rasa benda yang syubhah elakkan. Ya. Benda macam yang was-was lah. Yang was-was. Syubhah ni dia tak sure antara yang halal atau haram kan. Boleh ada unsur gharar lah kat situ. Gharar ni macam unsure. Macam okey ke, tak okey ke. Saya pendapat ni kata macam ni, pendapat ni kata macam ni. So terbaiknya kalau ada, saya rasa banyak je option lain. Selain jual mercun, boleh jual macam-macam. Jual apa-apa pun boleh juga. So macam-macam bisnes duk ada kat dunia ni, kat Malaysia ni. Kenapa nak buat benda yang macam mengunsur okey, dia ni akan kecam, dia ni akan okey, dia ni akan tak elok. So the best elakkan kalau boleh. Itu kalau dia was-was lah. Tapi kalau dia yakin halal, dia macam dia terus berniaga je. Dan bolehlah kalau mercun tu ada tanda halal ke apa nak buat. Tambah pula mercun kan ada dua kategori. Satu mercun yang memang ganas kan. Satu yang Mengapi. Okeylah yang pop-pop ke Pop-pop kan. Soalan kedua tadi tu. Dah ingat belum? Okey, Cik Roslan. Cik Roslan daripada Selangor tadi, Dia tak reti dia masak. cakap tentang orang yang mengabaikan kualiti. Kan dalam perniagaan dia, walau tak kira lah, terutamanya di bulan Ramadan. Binda sendiri bermula dengan pop-pop ni dalam bulan Ramadan ke ataupun Bina bermula sebelum Ramadan. Sebelum Tapi orang kata kita sebagai peniaga dan juga sebagai pengguna. So macam of course lah kita kena pastikan makanan yang kita masak tu, minta maaf Bina cakap, kena pastikan berkualiti dan kalau boleh kita nak sedap lah. So macam Bina sendiri kadang-kadang kita kita ada chef kita yang masak apa benda semua. So macam sebelum benda tu dilepaskan untuk dijual pada pelanggan, kita akan rasa dulu. Dia akan ada je hari yang contohnya macam ikan bilis, macam sambal bilis kan. Bilis tu, ikan bilis tu dia akan ada hari yang macam kita akan dapat ikan bilis yang bagus dan mungkin ikan bilis yang biasa. So macam yang biasa tu kualiti dia lah. So macam kita akan rasa dulu. So kita macam QC Bina akan ni, komplain. quality control. Bina memang akan komplain dulu. Bina akan bagi tahu macam kalau boleh sebab orang bayar. Walaupun contohnya pau tu hanyalah bernilai RM2 saja. Tapi kita sebagai peniaga, saya sangat-sangat galakkan untuk semua peniaga-peniaga di luar sana, anda kena jujur dalam perniagaan. Betul. So macam jujur tu pada saya itulah modal yang paling mahal sekali dan insya-Allah mungkin anda rasa anda akan rugi di awalnya, tapi percayalah di pengakhiran tu anda akan jadi orang yang sangat happy bila anda dapat result daripada semua pelanggan-pelanggan anda yang makan makanan yang anda jual tu. Orang rasa berbaloi dan berpuas hati. berpuas hati? Sebab tu dah saya tanya tadi. Sebab baru-baru ni ada viral. Orang beli bombolo ni buka-buka inti. Tak ada. Ya Kenapa Allah. jadi slang macam tu pula? Itulah. Beli kita keluarkan duit satu hal. Tapi yelah kita rasa nak makan tu kan. Bila buka tengok sedih kan. Betul. Sedih. Tapi tak apa. Adakah itu jatuh bawah penipuan? Dia boleh jatuh bawah penipuan itu. Dia kalau untuk nak menjawab soalan tu saya kata, kalau dia tak ada pengalaman, tak tahu masak, belajar lah. Okey, satu belajar. Second, bolehlah ambil orang lain punya perniagaan yang dah maju ke apa ke. Kembangkan. Panjangkan. Panjangkan. Sebab pasal orang lain ni, ada orang nak tanya kan. Ada lagi? Ada. Siapa? Artis tak silap ni. Artis. Mari kita tengok. Alamak. Siapa korek itu? Check it out. Assalamualaikum, saya Wan Raja. Saya nak tanya satu soalan je. Satu je soalan. Sekarang ni kan ramai TikTokers, Insta famous yang buat video, buat konten untuk menolong peniaga-peniaga kecil, kan? Soalan saya tu, adakah konten-konten TikTokers, Insta famous tu
untuk benar-benar membantu peniaga-peniaga kecil ataupun cuma drama air mata untuk meraih simpati para penonton? Itu saja saya nak tanya dengan DS. Macam mana tu? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Kan terus menjadi DS. Jadi Drama DS mata, apa, tapi dia punya soalan tadi. Saya kurang faham tu sebenarnya. Dia nak tahu niat orang tu ke? Ke apa orang tu? Maknanya Macam mana? orang tu nak meraih simpati tu apa? Ataupun Saya setuju. Ataupun mungkin kita sebagai peniaga kita hire orang untuk nak buat review tentang makanan tapi makanan kita biasa-biasa je pun. Tapi kita nak suruh dia cakap, please lah tolonglah Belilah cakap. beli ni orang. Mungkin. Oh, maksud dia simpati tadi sebab kebanyakan orang berniaga sekarang ni termasuk dalam saya punya IG tu. Yang saya ni gini bang, saya susah, saya gini tolong. Dia start macam tu dulu. Marketing yang begitu. Dia minta simpati macam Wan Raja cakap tadi. So itu Boleh kata ke? KR, apa kata DS? Apa kata dia? Okey, bagi pendapat saya sebenarnya kalau nak buat dia panggil review lah kan, boleh katakan orang artis-artis, tiktokers, insta famous ni buat review. Tapi kalau boleh dua-dua pihak kena memainkan peranan. Satu, bisnes yang dia buat tu bisnes yang betul, genuine, yang memang berkualiti dan memang boleh add value to others. Lepas tu untuk yang nak buat review tu kalau boleh rasa dulu. Tengok dulu, tanya pendapat dulu. Macam kalau Binda boleh buat QR sendiri kan. So kita pun kalau buat QR, okey, nak review apa? Bagi dulu, rasa dulu. So bila kita buat kita pun rasa seronok nak buat. Kita pun rasa daripada jiwa tau. Instead of macam kekok nak buat. Benda ni sedap sebab dia ada tak Dia sampai sendiri pun tak pasti. Dia sendiri tak pasti tau. Tiba-tiba macam ada yang macam sedih kan, drama kan, macam tadi Wan Raja cakap. WR cakap. WR cakap. Apakah pendapat AI? AI sini. Jawapan singkat. Tapi ini B. Macam mana B? Pandangan B macam mana B? Okey. Kalau tanya Binda pula, okey, contohnya lah macam saya pun pernah melalui benda yang sama juga, which is macam masa viral cerita pasal Papa Binda ni, pasal Binda ni, orang ingat macam kita susah. Orang ingat Binda susah. Lepas tu orang ingat macam kesiannya artis dah tak ada job ke, berniaga tepi jalan apa benda semua kan. So saya mengambil saya nak mengambil peluang dekat situ. Kita ambil yang positifnya. Okey, saya kata firstly insya-Allah saya tak susah. So far cukup makan, alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Dan keduanya saya nak buat semua peniaga-peniaga, especially ramai di kalangan rakyat Malaysia sekarang yang mana kehilangan pekerjaan since pandemik ataupun sekarang dah menjadi endemik, untuk orang kata memulakan perniagaan dalam kehidupan anda. Anda kena mula berniaga, jangan malu, jangan segan. Contohnya macam ambil contoh macam kita, walaupun kita ni artis, walaupun Binda ni artis, maksudnya saya pun tak ada rasa malu. Maksudnya bukan tak ada rasa malu tak bertempat. Maksudnya tak malu untuk berniaga. So kalau macam kita artis pun tak malu nak berniaga, apatah lagi anda. So macam kena berusaha, kena mencuba dan kena tawakal lah. Kita memang apa-apa benda kita buat, kita tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita berserah je pada Allah. Tapi jangan pedulikanlah benda-benda yang negatif ni, kita abaikan. Kita anggaplah macam angin yang lalu gitu. Tapi artis ni memang salah saja. Kalau dia berani, dia ni sebenarnya dia dah maksudnya dia kuatkan diri dia tak nak malu, dia terus berniaga. Pun salah juga lah, dia artis bolehlah berniaga. Tapi kita tetap melalui fasa yang macam Binda cakap tadi, fasa berpanas, Struggle. fasa berpeluh, orang katakan fasa berjam-jam kita duduk kat tepi jalan. Ada awal-awal time tu macam tak ada orang beli. So macam Binda bersyukur sangat-sangat Abang Khair, macam Binda dah mula berniaga bukan kata sekarang jual pau ni. Saya dah mula berniaga 13-14 tahun lepas sebelum saya kahwin. Saya dengan suami berniaga dekat downtown Ceras. Saya jual tudung masa tu. Saya memang orang kata sepanjang Ramadan saya berniaga kat sana, buka pukul 9 malam, tutup pukul 3-4 pagi. So buka tutup kemah tu, kita dah rasa dah fasa tu. So maksudnya kalau kita nak berjaya, kita tak boleh putus asa. Kita memang kena bermula dari bawah. Binda, kita nak tutup kejap. Lagi buka tutup, bukan tutup. Sebab kita nak berehat seketika. Sebab sekembali nanti, insya-Allah Wani Hasrita akan menyampaikan satu hari, satu ayat. Jangan tipu. Tipu orang tak baik. Kita kembali lagi dalam Borak Dulu Baru Buka. #Berkahnya di sini. Take a break. Nampak gayanya, insya-Allah Wani Hasrita akan mengendalikan satu hari satu ayat pada hari yang lain. Tapi untuk hari ini, satu hari satu ayat nak berkongsi satu ayat yang penting yang sangat berkait rapat dengan para usahawan, ahli-ahli bisnes, para
orang-orang yang terlibat di dalam keusahawanan. Bahkan sekiranya kita renungi ayat ini, kita akan rasa takut untuk berlaku dusta di dalam perniagaan. Apakah ayat itu? Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina naktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya, celakalah kepada mereka yang menipu di dalam timbangan dan juga di dalam menyukat. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kepada kita, apabila mereka menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat ataupun menimbang kepada orang lain, mereka menguranginya. Ini adalah satu amaran yang besar daripada Allah Azza wa Jalla kepada para usahawan, para peniaga yang menipu di dalam perniagaan, yang menambah-nambah keuntungan yang melampau-lampau, yang akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi sebut, atyabul kasbi amal rajul biyadihi wa min bai'in mabrur. Sebaik-baik perniagaan adalah daripada usaha tangannya dan juga urus niaga yang mabrur. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebut antara mereka yang dijanjikan syurga adalah at-tajirus saduq, iaitu seorang perniagaan yang benar. Oleh itu para penonton, dengan berniaga kita boleh ke neraka, tetapi dengan berniaga juga kita boleh ke syurga. Kerana apa? Kita berlaku benar dan amanah dalam perniagaan. Semoga satu hari satu ayat pada malam ini membuka mata kita dalam berniaga. Allah tak halang, Nabi tak halang, tapi biarlah di atas jalan yang benar, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amin, Dia muncul lagi. nampaknya Ustaz Amin, saya harap Ustaz Amin tidak salah menyukat ilmu saya untuk menyampaikan satu hari satu ayat satu hari nanti. InsyaAllah. Begitu juga, jangan kita salah sukat bakat wani hasilkan. Mari kita tunggu ya. InsyaAllah. Masanya akan tiba. Masanya tiba. Memang saya dah dapat surah yang saya bakal baca nanti minggu depan. Tafsirannya tu yang penting. Ya. Bacanya lepas. Tafsirannya tu. Ada nak tambah ke Datuk Seri pada amaran Tuhan celaka mereka yang menipu? Tapi tu ada soalan WhatsApp. Ada soalan WhatsApp. Ada soalan WhatsApp. Jom kita Penerbit hari ni suka bagi soalan tiba-tiba. Mari kita tengok apa Soalan tu tertangguh. Soalan tu kita tangguh ya. Ya, apa soalannya ya? Apakah soalan WhatsApp? Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Diana daripada Putrajaya. Bazar Ramadan sememangnya menjadi sumber rezeki bagi usahawan Islam. Namun ada di antara usahawan dan peniaga tidak berpuasa maupun solat. Ada yang beri alasan disebabkan berniaga makanan. Jadi kenalah rasa sebab nak jual yang sedap. Dan akan menggantikan puasa atau solat kemudian. Soalan saya, first, apakah hukum tidak berpuasa dan solat sebab berniaga dan bolehkan berpuasa atau solat diganti disebabkan alasan tersebut? Yang kedua, apakah hukum bagi orang yang mengetahui perbuatan tidak berpuasa atau solat peniaga tersebut? Adakah dikira subhat? Macam mana tu? Jadi Seri DS. Saya. Kita ada orang lain lah. Okay. Yes. Alright. Soalan yang sangat menarik tu. Sebenarnya kita tahu kan, konsep solat ni adalah wajib. Ramai orang yang berpuasa yang tak solat. Dia nak ambil satu benda wajib dan tinggalkan banyak benda-benda wajib lain. Contoh dia puasa. Puasa lepas tu asar dia tinggalkan. Sebab apa? Bazar lah, busy, itu ini, itu. Subuh dia terlajak. Sebab apa? Sahur lambat sangat 5.30. Nak tunggu subuh, tidur sampai pukul 8, 9. So, maghrib pun sibuk berbuka puasa, sibuk nak tutup gerai and so on, terlepas juga. So, daripada satu fardu dia buat, 3 fardu yang lain dia tinggalkan. So, maksudnya benda yang dia tak faham konsep fardu yang dikatakan solat adalah tiang agama. Ni semua orang pernah dengar lah benda ni. So, kalau kita tinggalkan tiang agama, so kita buatlah puasa ke zikir ke apa saja pun, tiang tak ada, macam mana benda tu nak Takkan nak kukuh? berdiri sendiri. Memang tak boleh berdiri sendiri. So memang ada tingkap tapi tak ada dinding. Macam mana tingkap tu nak ni kan? So memang solat adalah benda yang basic, yang memang wajib. Tak ada excuse. Oh terlambat ke bazar ke apa, no excuse. Niaga bukan excuse lah. Bahkan bukan tidak ada rukhsah
dalam puasa untuk berniaga. Ruksah tu apa ni? Keringanan. Kecuali musafir, sakit, itu boleh lah. Kalau berniaga untuk tinggal solat, bukan alasan. Bukan alasan. Tapi yang tahu sekeliling dia yang tahu ni dikira subhat ke macam mana? Macam mana tu sih? Yang kedua tu. Yang tu pendapat dia, kalau boleh saya rasa elakkan benda tu. Ini kalau boleh jangan pergilah kedai tu kalau tu. Kalau kita dah tahu, the best kita pergi nasihatkan dia. Ya. Orang yang terbaik nasihat 3 cara. Satu, tegur dengan tangan. Kita tegur dengan tangan. Yang kedua, kita tegur melalui mulut kalau kita mampu. Yang ketiga, kalau kita rasa tak mampu, tak boleh, nak tutup aib dia, kita benci dalam diri kita. So 3 cara yang betul kita nak tegur dia. Dan yang penting, doalah supaya dia berubah benda tu. Dan kalau boleh, kita elakkan pergi kedai dia. Dan the best nasihatkan dia supaya dia ikut. Itu syiar. Kita kena syiarkan Islam melalui cara macam tu, insyaAllah. Kita nak dengar secara praktikal kan. Binda sendiri, susah ke nak semaya, duk menego ni? Payah berdoa ke? Aduh, saya kalau cerita pasal solat ni saya rasa sedih sangat. Sebab apa tau, macam contohnya lah, especially untuk peniaga-peniaga di luar sana kan. Memang saya tak tahulah, saya tak pandai, saya bukan ustazah, saya pun masih lagi belajar dan nak belajar kan. Kita memang kena jaga solat. Nombor satu, kita memang kena jaga solat. So macam masa suami saya decide mula-mula nak berniaga ni, katanya macam dia kata nak pilih timing mana yang sesuai. Kebanyakan ejen-ejen kita yang lain ada yang berniaga tengah hari sampai petang. So macam suami saya ni memang Masya Allah, saya tak tahu rezeki dia. Dia memang cakap dengan saya, dia kata dia decide nak cari waktu yang tak terganggu waktu solat. So dia decide dia sanggup bangun awal pagi, yang kebiasaannya dia tak bangun seawal tu. So dia bangun awal pagi, selepas subuh kita buka 7.30 pagi sampai pukul 3. So kadang-kadang dekat kedai, kalau pukul 3 tu kadang ada orang masih datang nak beli tau. Kadang-kadang macam pernah lah kita macam berselisih faham. Sebab dia cakap dengan benda, sayang, I tak minta banyak dengan you. You tolong jaga waktu solat I saja. I tak nak kerana customer nak beli kerana duit tu, tapi duit tu tak berkat. Sebab I tinggalkan solat Zuhur I kerana nak duit tu. And then macam bila bangun awal, bila kita start daripada subuh tu, secara automatik boleh bangun solat malam, boleh bangun solat duha. Boleh bangun solat tahajud. So macam yang daripada awal tu, dia boleh start daripada awal tu, permulaan dan sampai pengakhiran tu memang sangat baik lah sebenarnya. So kalau bagi alasan kita sebagai peniaga nak tinggal solat sebab kita nak berniaga, janganlah. Kita mungkin dapat duit tu dekat dunia, tapi keberkatan tu tak ada. So macam saya bercerita di usia saya yang 37 tahun ni, saya dah lalui macam-macam. Kan kita dah rasa dulu dunia pergi show, pergi syuting yang solat kita terabai, terganggu, macam tak jaga, qada. So dalam Islam ni tak ada istilah qada. Kalau kita nak betul-betul kita nak jaga solat kita ni, qada tu hanya ketika waktu yang betul-betul memang kena qada saja. So kalau kata macam syuting ke show pun ke berniaga ke, bukan alasan dia. Selebihnya saya tak pandai lah, Allah alam. Saya serahkan pada DS. Maknanya duit ni kalau berkat sikit pun cukup. Betul. Tapi kalau tak berkat, kalau tak berkat banyak pun tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Betul lah tu. Ini tu masuklah kami orang-orang syuting. Saya cakap pun saya lalu juga. Tapi lelaki senang sebab tak payah make up. Oh, senang. Lelaki senang sikit kan. Betul. Kita ni ada foundation lah kadang-kadang, lipstick lah. Kan? Kadang-kadang nak make up tu tak nak berulang kan. Aduh. Okey, kita pun nak umumkan siapakah pemanggil bertuah. Dalam pada tu ada yang bertuah ya? Betul, dah nak habis dah kita ni. So pemanggil bertuah yang pertama jatuh kepada Cik Roslan. Dari Ceras. Ya, betul. Daripada Ceras. Patut dah tak dengar. Oh, yang alah. kedua, siapa? Seorang je hari Seorang ni. je hari ni. Seorang saja? Kenapa? Seorang je call hari ni. Yang lain mungkin tak bertuah. Den tadi, Den. Den tadi nampaknya tak bertuah lah, Den. Padahal Den bagi 2 soalan tau. Tapi tak apa, esok kita ada lagi. Cuba lagi, Den. Jangan risau. Mungkin esok jadi 3 pemanggil bertuah. Kita tak tahu. Tapi kita nak tahu esok ada soalan apa? Siapa yang datang kita punya studio. Apakah topik untuk hari esok? Check it out. Push the roll button. Oh, tu dia. Oh, esok kita ada Syamil dan Faiz Arifin. Tak larat lah exercise. Wah. Allah, terasanya aku. Saya pun terasa tak ada lah. masalah. Terasanya saya. Saya pun terasa lah ni. Tapi jangan abaikan solat tadi. Walaupun tak lagak nak exercise. Dan kita jangan abaikan hadiah. Betul. Untuk para tetamu kita. Bersusah payah mengharungi jam tadi. Walaupun sempat rebonding janggut. Binda, ini untuk Binda. Untuk letak pau-pau. Untuk letak pau ke apa pun boleh.
Okey, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Terima banyak. Terima kasih Binda. Terima kasih Binda. Banyak ilmu salah kita silap belajar. orang. Inspirasi kan? Terima kasih. Inspirasi, Betul. sangat menginspirasikan. Alright, so esok insya-Allah kita akan kembali macam biasa pukul 7 hingga pukul Pukul 8 di TV1. Borak dulu bawa buka. #Barakahnya di sini. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Saya Khair Rahman. Borak dulu, baru Baru buka. Hashtag Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Lembutmu tak bererti, kau mudah dijual beli, kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Lembut bukan hiasan, bukan jua kebanggaan, tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Di sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir